saya tidak diajar dalam jemaah ini untuk meminta wang. Saya bekerja atas apa yang saya ada. Tapi atas keprihatinan dia tahu baju saya, baju agak lusuh, pakaian tak berapa kemas. Dia bagi saya RM500 untuk saya beli baju baru. Saya gunakan duit itu untuk beli dua pasang baju di Pekarabu, selai seluar, sepasang kasut, dan baju itulah yang saya pakai sepanjang menjadi wakil calon, supaya dia kata lebih nampak segak untuk menawan hati pengundi. Dia sangat partikel, prihatin dengan penampilan, walaupun saya melihat dia penampilannya masa itu sebagai seorang ustaz berkain blekat, berbaju Melayu, tapi pegawai yang berkhidmat dengan dia mau segak, tampil dengan kemas. Dia kata ini prinsip yang kita perjuangkan. Kita tidak akan ambil wang kerajaan untuk tolong parti kita. Inilah yang dibuat oleh UMNO dan rakyat marah dengan tindakan ini. Ambil kesempatan jadi kerajaan, buat duit untuk pemimpin-pemimpin, untuk parti senang lenang. Padahal dia kata duit itu bukan duit parti. Duit itu duit rakyat Kedah. Rakyat Kedah bukan semua UMNO. Jadi kita jangan ulang kesilapan UMNO. Biarlah kita bersusah payah. Sama dengan perbelanjaan. Dia akan tentukan sendiri. Kalau ada satu jamuan di kediaman rasmi untuk apa-apa majlis, dia akan tentukan sendiri. Menu ini harganya berapa. Dia kata jangan pastikan lauk yang aku tulis ini, dia senaraikan sesuatu. Gulai, ayam masak kicap, ayam goreng, ulam, cabai, yang dia nak. Ada gulai udang ke, gulai daging ke, gulai ikan. Dia akan senaraikan satu-satu. Pastikan menu ini tidak lebih RM6. Jangan lebih. Jadi kita lah terpaksa buat adjustment supaya kos tidak melebihi apa yang diletakkan. Dan saya memahami kos yang diletakkan itu terlalu rendah untuk pengusaha-pengusaha membuat keuntungan. Kemudian lepas dari itu saya bercakap balik, RM6 ni mungkin harga 20 tahun dulu. Mungkin masa tu ikan sekilo RM2, sekarang ikan dah sekilo 8. Jadi dia faham, dia kata tak apa, bagi mereka buat dulu. Jangan buka ruang terlalu luas untuk mereka ambil kesempatan terhadap duit kerajaan, duit rakyat ni. Kita kena jimat, kita kena cermat. Masa satu perjumpaan mesyuarat untuk mengadakan jamuan semasa hari raya, dia menyenaraikan menu untuk jamuan dan dia meletakkan harga setiap menu. Diarahkan saya untuk cari laksa yang semangkuk RM1. Jadi saya sebelum cari dia, saya sudah ada jawapan. Saya kata, Ustaz, sepanjang saya hidup 20 tahun kebelakangan ni lah, saya tak pernah jumpa laksa semangkuk RM1. Dia kata, hang tak cari, apa hang pergi cari? Saya kata, kalau saya cari pun tak mungkin ada. Cari tak lagi? Saya kata, tak lagi. Cari dulu. Jadi saya cubalah bertanya dengan orang yang buat laksa. Memang susah lah nak buat RM1. Lain kali saya jawab kat dia, Ustaz, kalau laksa tu makan dengan kecap mungkin boleh RM1. Dia pun gelak. Dia kata, bukan aku tak tahu, tapi aku nak suruh hampir cari hak murah supaya kita dapat jimat duit. Lain kali saya dapatlah laksa semangkuk RM1.80, RM1.8 kupang. Dan sudah jimat banyak daripada zaman UMNO dulu. Laksa semangkuk RM3, dapat jimat RM1.2 kupang atas skill atau teknik yang diajak oleh Ustaz Izan kepada kita. Dan kita jangan, dia kata jangan jawab dulu, pergi cari dulu. Baru tak ada, baru habaq. Gitu. Ustaz Izan tegas kepada pegawai-pegawai. Dia tidak menunjukkan contoh yang tidak baik. Kalau ada orang cuba merasuah, cuba memujuk untuk terbabit dengan apa-apa projek, dia akan tolak pada awal-awal. Dan dia akan bagi amaran yang sangat keras. Jangan cuba untuk beli dia. Ini sangat prinsip yang saya rasa mana-mana pemimpin
yang tidak ada prinsip kuat macam Ustaz Izan mungkin tewas dengan peluang dan ruang yang terbuka. Tapi Ustaz Izan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tiap-tiap pengalaman yang dilalui tentang perkara-perkara yang tak baik ini, dia akan panggil saya untuk bercerita. Orang ni datang tadi bawa beg letak situ. Hang dengar tak aku jokah tadi? Saya kata saya dengar. Aku jokah suruh dia bawa balik beg tu. Hang tahu beg tu ada apa? Saya kata saya tak tahu. Duit lah tu. Dan aku kata dia hanya mai dah pejabat aku. Dan dia pergi marah sangat keras, dah orang tu tak boleh mai dah pejabat dia. Ini saya rasa luar biasa lah. Walaupun katanya orang tu nak memberi sumbangan kepada parti, tapi itu alasan saja dia kata. Sekali kita ambil, seumur hidup kita akan terjerat dengan mereka. Ustaz Izan mengambil kira semua faktor sebelum membuat keputusan. Bukan hanya faktor-faktor yang dibentangkan di atas kertas mesyuarat, tapi dia mengutip pandangan daripada luar, mengutip pengalaman, bersandarkan pengalaman, hujah, dan mengambil kira kepentingan rakyat yang ramai. Kalau keputusan itu tidak popular, tapi ada alasan kukuh untuk kebaikan masa depan, ataupun atas alasan inilah tindakan yang perlu untuk kebaikan negeri, dia akan ambil keputusan itu walaupun tidak popular. Contohnya dia dengan keras, walaupun mendapat tentangan yang kuat, menaikkan harga kayu balak, premium kayu balak daripada 1,000 naik sampai 17,000, 16,000, 12,000. Bantahan yang kuat daripada pembalak-pembalak di Kedah, kerana perbandingan negeri lain, contohnya Perak, Kelantan, Johor, harganya jauh lebih rendah. Dia kata tak apa, biar orang marah, biarlah tak ada orang nak beli balak di Kedah ni. Tapi satu hari orang akan tahu bahawa hasil rakyat Kedah ni kita kena maksimumkan untuk rakyat, bukan untuk peniaga. Walaupun ada rungutan yang kuat. Hari ini saya nampak harga yang ditetapkan, dimulai oleh Ustaz Izan tu dikekalkan. Orang tak berani berganyak kerana tindakan tu betul. Dia kata mereka kaya lama dah, bagi rakyat Kedah senang sikit. Itu alasan dia. Dan dia kata bukan semua ni aku buat untuk aku. Aku mungkin tak lama ni buat ni untuk masyarakat akan datang. Biar kita sakit, kita berkorban, insya-Allah pengorbanan ni akan bagi hasil yang baik pada orang lain pada masa akan datang. Banyak cerita yang saya tidak dapat luahkan, biarlah saya simpan sebagai panduan hidup saya sendiri. Contoh seorang ulama, seorang pemimpin yang jiwanya sebati dengan masyarakat yang dipimpinnya, yang mengutamakan orang lain lebih pada dirinya sendiri, malah keluarganya pun menjadi nombor 2 atau nombor 3 daripada masyarakat di bawah pimpinannya. Ada satu ketika dia mengadu, dia kata, aku tengok anak-anak aku besar dah, dia kata. Anak-anak aku besar dah, besar masa mana aku tak tahu. Dia mengorbankan segala-galanya. Kesihatannya, waktunya, masanya, keluarganya. Banyak urusan-urusan keluarga diminta saya yang uruskan, termasuk urusan perkahwinan anak-anak, urusan meminang, urusan kenduri kenara, semua yang saya yang kendalikan. Dia tidak punya masa untuk fikirkan semua benda tu. Padahal dalam kehidupan seorang ayah, seorang manusia biasa, sebagai seorang ayah, tentulah hal-hal seperti ini mempunyai makna yang sangat besar kepada dia. Tapi oleh kerana kesibukan, keutamaan yang lebih besar yang dipikul, dia terpaksa melepaskan kepada pegawai-pegawai untuk menguruskan benda-benda besar macam ni. Ini satu pengorbanan yang saya tak ada ayat untuk diberi satu ayat lah. Satu cerita tak boleh nak digambarkan dengan cerita. Lepas dimaklumkan untuk dibawa dia ke Pulau Pinang, saya mengiringi ambulan dari KMC
terus ke Hospital Besar Pulau Pinang. Di sana pun dia masih berpesan untuk menjaga PAS, menjaga ahli-ahli PAS, memimpin PAS ikut landasan-landasan yang digariskan oleh para ulama untuk lihat PAS ni terus relevan, diterima dan terus berkembang dalam masyarakat di Malaysia. Satu pesanan yang saya galaklah kerana saya tidak dapat tunaikan ialah dia pesan supaya kakinya tidak dipotong. Dengan orang Sungai Limau memberi peluang pada Ustaz Zizan inilah, Ustaz Zizan setelah membuat satu model pemerintahan, model pentadbiran, model kehidupan, model seorang pemimpin yang lengkap berpandukan apa yang dikehendaki oleh Islam. Saya rasa ini jasa yang paling besar yang telah dibuat oleh orang Sungai Limau, mengirimkan seorang pemimpin untuk menunjukkan jalan yang betul, yang perlu diikuti oleh mana-mana pemimpin selepasnya, oleh mana-mana masyarakat yang hidup di bawah kepimpinannya.